Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kerana anda berada di channel Muhammad Nazir Abdul Ghani, iaitu channel yang saya bina sendiri, platform yang saya bina sendiri. Iaitu platform channel ni adalah berunsurkan channel dakwah, dan di samping itu saya menceritakan sedikit tentang apa yang menarik yang berada di negeri Yaman, kerana sekarang ni saya berada di Yaman. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama lagi mengikuti video yang saya buat, dan terima kasih kerana anda sentiasa bersama saya dan tak keluar daripada channel saya ni. Sentiasa subscribe channel saya, dan jangan lupa tekan butang subscribe yang merah tu. Lihatlah video ni sehingga habis, InsyaAllah. Pada video kali ni, tazkirah sikit untuk diri saya juga. Video pada kali ni, video yang semua saya buat ni, video-video apa semua yang saya buat sendiri. Daripada kalau kita lihat channel-channel orang lain, channel orang lain ataupun video-video orang lain yang dalam YouTube, mereka mungkin ada pekerja dia dari sudut media, tapi media dia saya buat sendiri. Saya lah edit, saya set up apa tempat kamera, cahaya, semua saya buat sendiri. Jadi saya lah edit. Kiranya kita buka TV, kita buka siaran TV, kita lah buat sendiri, kita edit sendiri, kita lah jaga channel tu, kita jual lah video yang kita buat ni. Tapi mudah-mudahan saya ikhlaskan diri, video ni saya buat ikhlas kerana anda semua yang menonton video ni. Itulah, jadi bila saya buat tu, sebelum saya nak set up tu, saya kena tengok cahaya ni okey ke tak, ataupun sound saya ni jelas ke tak, suara saya buat ni adakah suara saya okey. Video sebelum ni saya tak buat video tu sebab suara saya habis langsung. Saya tak tahu kenapa, tapi suara saya habis, saya tak dapat buat video. Kali ni insya-Allah kita akan cuba, dan anda doakan kepada saya untuk saya dapat istiqamah untuk berdakwah di dalam YouTube ni, atau berdakwah membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di samping ramai lagi pendakwah-pendakwah lain, dan yang mana yang sekadar ilmu yang kita ada kita sampaikan. Balighu anni wala ayat, masyhur, banyak orang tahu tentang ayat ni kan. Sampaikanlah walaupun dengan satu ayat. Ilmu yang kita tahu kita sampai ke orang. Sekarang ni masuk macam-macam fahaman-fahaman lain yang dia mengkritik orang apa semua kan. Pendekatan di Hadramaut, pendekatan yang guru kami bawa di Hadramaut ni, itu mereka adalah berkasih sayang. Okey, dijaga. Okey, satu antara satu sama lain. Tak bergaduh lah. Tak bergaduh lah, senang cakap. Dan kita jangan berpecah belah lah dan gaduh. Itu kita tengok jarang daripada keluaran daripada Hadramaut ke Bumi Tarim apa berdebat. Saya tengok jarang daripada guru-guru yang kami yang balik di Hadramaut Tarim dia jarang berdebat, diminta untuk berdebat, dan dia orang menolak selalunya sebab kita bukan atas platform untuk nak berlawan untuk berlawan ataupun untuk berhujah. Dan memang kalau kita hujah, apa yang kita dapat akan kita dapat kemenangan atau dapat apa kan, sebaliknya ada kebaikan ataupun apa kan. Jadi sama-sama kita ajak orang buat kebaikan. Okey, sebab kita sekarang ni, pada anda semua dah tahu semua bahawa kita berada di dunia akhir zaman. Dunia akhir zaman ni dah macam-macam dah berlaku. Contohnya apa, sekarang ni dulunya tak ada telefon. Saya ingat saya masa saya 2000 tak ada lagi telefon masa zaman 2000. Sekarang ni 2021. Dia zaman dia berubah dan berubah. Dan sekarang ada dengan TikTok, ada dengan macam-macam alat media yang lain, ada Instagram, ada semua ni, YouTube yang anda lihat sekarang ni kan, bermacam-macam sekarang ni. Jadi zaman dah berubah. Saya menggunakan bahasa yang mudah anda faham. Kalau anda yang pernah mengenali diri saya orang Kedah, saya akan menggunakan logat Kedah. Tapi kalau ada yang perkataan-perkataan lain tu, saya cuba gunakan bahasa yang mudah anda faham lah. Tak kira dari Indonesia yang lihat saya menggunakan bahasa yang kalau boleh bahasa baku lah. Tapi ada juga saya terkeluar bahasa ibunda negeri saya, itu bahasa Kedah. Okey, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilham untuk saya sampaikan pada anda semua video yang terbaik. Kalau anda melihat di kaca TV Malaysia sekarang, Malaysia ada
tempat-tempat yang di Yaman ni ada tempat pergaduhan macam peperangan, tapi peperangan tu hanya di sebelah Sana'a. Kiranya tak pasti berapa jam, 8 jam atau 10 jam dari perjalanan dari Tarim. Okey, itu sebab di Tarim ni tak ada peperangan lah. Dan kalau ada, jauh daripada ni, sebab tu merebut kuasa tahta kerajaan pusat punya pentadbiran. Sekarang ni katanya saya dengar daripada sahabat-sahabat dan daripada guru atau yang lain, katanya pihak Houthi ataupun mereka ni mengambil alih di ni dari dulu lagi, dia ambil alih di sepadan Sana'a. Jadi sekarang ni di Tarim, dia kiranya dia ada dua pihak. Dia kadang dia ada di kawasan Sana'a, lepas tu sepadannya tu ada Aden ni dia ada pusat asing pula. Untuk sekarang ni dia ada macam dua pentadbiran. Tak tahu apa dah jadi dengan Yaman, tapi tu nak bagi tahu kata sekarang ni kita berada di akhir zaman, benda-benda apa pun boleh berlaku. Jadi bagi ibu bapa yang melihat video ni, jangan risau sebab kami berada di Tarim, Yaman. Alhamdulillah sekarang ni aman. Di Sana'a sekalipun saya lihat dia ada peperangan untuk sebab merampas kawasan atau macam mana. Kadang dia tak gaduh dengan Saudi, bergaduh lawanan. Tapi sekarang ni mungkin dah stop dah rasanya sebab corona itu semua. Itulah situasi sedikit tentang Yaman. Di Tarim ni, sebab saya dapat tahu kan, di Tarim ni banyak kan tak ada apa kepentingan yang orang sebelah Sana'a tu nak masuk ke sini. Sebab kalau Sana'a, di sebelah sempadan Sana'a ni adalah satu bandar macam Kuala Lumpur ataupun Jakarta. Dia pusat bandar yang ada macam-macam di situ. Mungkin saya tak pernah sampai di sana, tapi kalau di negeri Tarim ni, alhamdulillah dia tak ada macam struktur hebat sangat, macam bangunan sampai ada tinggi-tinggi sangat, tak ada. Cuma Yaman, Tarim ni adalah terkenal dengan bandar purba, bandar warisan, macam peninggalan sejarah. Okey, itu sebab Tarim tak ada apa-apa yang dari kepentingan untuk orang daripada Sana'a tu nak merebut di kawasan Tarim ni. Dia tak ada apa-apa. Kadang-kadang kami berada di Tarim ni tak ada elektrik. Sekarang ni musim sejuk dia tak ada elektrik. Orang panggil apa, tak ada elektrik sekejap dalam sejam. Tapi kalau waktu musim panas dia tak ada sampai 6 jam, 7 jam. Jadi kalau orang nak datang ke Tarim, orang fikir banyak kali. Tu sebab kami di Yaman sekarang ni, apabila duta ada kekecohan di Sana'a, orang panggil apa, kekecohan di Sana'a atau peperangan, banyak hari tu dievakuasi, hantar balik ke Malaysia. Kerajaan Malaysia bawa helikopter yang besar, yang hebat tu, kira masya-Allah, kerajaan Malaysia dia hantar untuk ambil pelajar-pelajar dia semua pada tahun 2014. Pada tahun 2014 dia ambil semua pelajar-pelajar Malaysia balik. Dan waktu tu, untuk pengetahuan anda semua, di Tarim tak ada masalah, tak ada peperangan, tak ada apa-apa. Jadi Tarim ni, jadi waktu tu dah masuk berita semua, masuk TV3, masuk TV1, TV2, semua di siaran TV di Malaysia. Tapi oleh kerana waktu tu kerajaan bagi tiket free kepada pelajar semua, jadi ketua pelajar kami ni, Syed Martin ke siapa, dia kiranya dia buat ucapan dalam TV waktu tu kan. Tapi sebenarnya di Tarim ni alhamdulillah aman. Tapi kalau ada kerajaan Malaysia bagi tiket free untuk pelajar-pelajar, jadi Tarim ni tak kena mengena dengan evakuasi, bukan tak kena mengena. Malaysia menganggapkan semua kena peperangan tu, macam peperangan ni macam semua kena dalam seluruh Yaman. Jadi dia ambil semua pelajar. Tapi kalau orang di kawasan Tarim ni, kalau tak nak balik, tak ada masalah sebab tak ada peperangan di sini. Tapi oleh kerana pelajar-pelajar Tarim dengar sahaja kata ada tiket free daripada kerajaan Malaysia, langsung semua daftarkan diri. Tapi ada sebahagian yang masih kekal di sini, yang duduk di sini waktu tu, yang duduk di sini tak balik ke Malaysia. Tak balik ke Malaysia. Dia antara salah seorangnya saya, yang saya berada di sini, saya tak balik Malaysia. Saya tahu waktu yang peperangan orang balik naik free. Lepas tu
banyak waktu tu ada rumah-rumah sahabat-sahabat saya ataupun sekolah yang ada bahagian macam sekolah Sa'adah Ad-Darain, yang ni sekolah macam bahasa orang masa Melayu, yang mana makcik-makcik yang duduk datang sini ataupun pakcik yang datang belajar kat sini. Jadi ada orang guru kita ni yang fasih bahasa Arab, yang faham bahasa Melayu, yang ngajar bahasa kitab-kitab Melayu di situ. Okey, Sa'adah Ad-Darain ni satu madrasah di sini, madrasah orang Melayu je. Thailand, Indonesia, Singapura, semua yang berbahasa Melayu. Dan dia bagi kunci kat saya, bagi kunci madrasah tu. Dia pun balik. Orang pun balik semua. Ya, kunci saya pegang, ada motor orang. Banyak motor-motor orang bagi, betul ada rumah orang bagi saya kunci. Kita pegang kunci tu sebab dia orang ambil kesempatan duduk balik lah, sebab kerajaan bagi tiket free. Tak apa, tak mau balik dah tiket free. Waktu tu saya aja yang ada di sini. Okey. Macam itulah keadaan dia di Yaman ni. Cumanya struktur di Yaman ni, sebab apa di sini bukan ada tempat artis-artis datang sini. Sebab di sini tak ada tempat yang macam nak kata indah tu, tak, bukan indah-indah. Cuma macam hebat sangat, macam hotel hebat, hotel 6 bintang, hotel 8 bintang tu tak ada kat sini. Cuma sini macam para orang panggil apa, kubur-kubur para nabi, para wali, tu je yang ada sini kan. Okey, lepas tu kesan-kesan sejarah Islam, Rasul, sejarah peradaban Islam yang tu. Jadi tu yang orang suka kan, hiburan. Jadi banyak orang pergi ke Amerika, orang pergi ke Thailand, orang pergi ke tempat-tempat pusat London, tempat canggih lain lah. Kadang orang nak pergi ibadat, Mekah, Madinah, Jordan, Turki, tak datang ke Yaman. Tapi Yaman ni, kata guru saya, Yaman ni antara tempat-tempat terpilih. Maksudnya orang yang terpilih yang dapat datang ke Yaman ataupun yang dari bumi tarim, kan, di sini. Jadi itulah sikit sebanyak saya menceritakan isu semasa tentang Yaman. Okey. Di Yaman line telefon slow. Jadi tu yang tak dapat nak buat video yang ni. Kadang-kadang kita buat tu, kita download lama baru boleh, 3 hari atau 2 hari baru dapat masuk di dalam channel ni kan. Jadi satu lama kalau kita buat 20 minit, berapa lama nak boleh masuk. Melainkan Malaysia internet dia laju, kena bersyukur lah berada di Malaysia ataupun di tempat-tempat lain tu internet laju. Di sini macam kurang sikit lah dari sudut kemudahan seperti itu kan. Kita kena bersyukur lah di mana pun anda berada, di mana pun anda berada, kita junjunglah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa saja pekerjaan yang anda bawa sekarang, jangan lupa solat, jangan lupa keluar zakat, jangan lupa puasa. Kita jangan lupa puasa apa semua. Dan sampai nak mati sekalipun, dekat-dekat nak mati, kita kena puasa macam. Sebab fikiran kita akan bagi tahu kata kita ni lemah, kita ni lepas tu kita down. Betul tak? Okey. Contoh apa, dulu saya lihat waktu tu saya belajar, saya kerja, masa tu saya baru darjah 4. Saya baru darjah 4. Dan waktu darjah 4 ni saya kerja kelang kayu. Bayang darjah 4 umur apa. Buat sebenarnya kita boleh lebihi. Apa 11 tahun, 12 tahun kan. Darjah 4 itu darjah 5. Waktu tu badan macam, walaupun usia muda tapi badan tegak, tak tahu. Kira banyak tolong ayah ni buat sawah padi. Di Kedah kan banyak sawah padi. Okey. Tak apa, saya kerja kelang kayu tu, tiba-tiba ada waktu Ramadan kita kerja, dapatlah duit sikit selepas balik sekolah ataupun waktu cuti sekolah, dapat duit sikit, RM7, RM8 sikit lah. Tapi waktu tu mahal lah, boleh beli macam-macam. Ada orang yang besar pada kita, umur 30 ataupun umur 40 ataupun 30, kuat gagah. Dia tak puasa, dia makan kat hujung tu. Saya lalu kan, kita budak-budak kita puasa. Memang ditrain oleh mak ayah puasa waktu tu. Tengoklah abang ni duduk bawah pondok mana tu duduk makan. Sedangkan dia kuat lagi. Saya pun tengok dia kuat, dia angkat kayu kuat. Kita waktu tu tak kuat. Jadi janganlah sampai macam tu sekalian. Kita junjunglah apa agama Allah Subhanahu Taala ni, puasa. Sebab kita kan lama dah duduk kat dunia ni. Kita puasa, kuatkan tenaga, puasa. Satu lagi, solat. Solat ni walaupun kita juru kamera jaga artis-artis ni kan, untuk ambil filem apa penggambaran sampai kadang-kadang berjam-jam.
kisah gegar Vaganza apa semua tu kan, dalam filem apa semua, dalam TV apa semua tu, itu kan lama kan. Kalau dia ada short filem tu sampai maghrib sampai isya dah tu, kita wajib kena solat waktu tu. Wajib apa pun wajib solat. Solat tepi tu suruh kawan pegang kamera tu. Solat dulu. Tapi ambil sembahyang solat. Wajib. Dan kalau kita tertinggal, kita kena qada. Setiap apa yang kita tertinggal solat, kita kena qada. Itu kena ingat. Wajib qada. Kalau anda nak sesuatu tu, tak ada orang yang akan mai ketuk pintu rumah anda. Kata, "Man, jomlah Man, kita buat benda baik." Tak ada siapa yang akan merubah hidup anda, melainkan anda sendiri yang akan nak berubah. Tak ada orang nak datang, "Jom Man, kita berubah." Kita sendiri kena berubah. Kita sendiri. Tak ada siapa yang akan merubah hidup kita, melainkan kita sendiri. Okey, kalau kita nak pergi ke Yaman, kita simpan duit untuk pergi ke Yaman. Kita yang usaha sendiri. Dan ada orang kata kekayaan ni adalah ketentuan dari Tuhan. Okey, tentu dari Tuhan pun memang Allah Ta'ala tentukan. Tapi kita kena berusaha. Kalau kita nak jadi kaya, kita kena usaha. Usaha sampai terjadi. Macam channel saya yang saya buat sekarang ni, takkan hidup sendiri. Melainkan saya buat, saya tekan apa semua. Saya tekan, saya buat sikit demi sikit. Saya latih cakap, saya latih. Ni sekarang pun saya tengah berlatih cakap lagi. Macam tu lah. Walaupun kamu berada di mana saja kamu berada, buat kena melangkah dan kena buat. Benda tu kalau kita tak buat, kita tak tahu. Saya nak tutup saya punya video sehari ni. Saya nak tadi saya tak rangka apa yang saya nak cakap tadi. Saya pakai redah ni, saya pakai cakap saja sebab saya nak latih percakapan saya. Satu tadi point dia sebab situasi keadaan Yaman sekarang. Itulah yang saya boleh bagi tahu. Orang banyak bertanya saya, macam mana saya boleh duduk lama sini? Okey, saya nak bagi tahu anda semua. Okey, saya dapat sponsor ada dah dari 3 tahun, 2 tahun je. 2 tahun je. Masa awal saya datang 2012 sampai, dan sekarang saya ada buat macam sikit-sikit perniagaan sendiri lah. Macam ada dari sudut makanan kan. Tapi sebenarnya sebelum saya nak datang Yaman, dulu masa umur saya 25, waktu tu dah tua dah. Tapi saya nak datang Yaman waktu tu, banyak, kalau kita nak ikutkan dari sudut halangan, banyak saja halangan. Ni saya nak bagi tahu perjuangan yang saya lalui lah. Nak kongsi kepada anda untuk anda buka minda anda. Waktu tu hanya ada RM20 je. Kan? Waktu tu hanya RM20, tapi saya tak datang ni. Saya tanya kawan yang pernah belajar sini, boleh tak aku nak jual kitchen? Kitchen ni macam untuk lekatkan kat bed ataupun macam rantai-rantai tu, ada kitchen macam tu kan. Tapi bila kita niatkan suatu benda tu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita. Kita nak belajar ni, kita dah usaha untuk agama Allah, takkan Allah Taala tak tolong. Kita pasang niat, kita nak tolong agama Allah. Dan insya-Allah Allah Taala akan tolong kita. Guru saya dia bagi tahu kita kerja dengan Allah. Nanti kalau orang lain dengar atas tafsiran yang lain lagi, mungkin dia kata dia ni buat pelik sangat kan, keluar viral pula kan. Bukan, maksudnya saya nak bagi tahu kat anda, kita niat tu, apa pun kita niat kerana Allah. Ingat, dan bila kita niat kerana Allah ni, Ustaz Wadiano ada cerita yang masa dekat dalam Musafa video saya buat tu, kita niat kerana Allah, pasti Allah Ta'ala akan tolong kita. Macam saya sendirian, kenapa saya memilih untuk duduk dalam jalan agama ni? Orang cakap, kenapa lama sangat engkau belajar agama, lama sangat ni. Benda ni sekarang tak nampak lagi kan. Satu hari nanti benda ni akan terbukti. Sebab apa saya duduk akan jalan agama ni? Saya tanpa ada mak ayah. Kamu semua mesti ada mak ayah. Saya tanpa ada mak ayah. Saya hidup, mak ayah saya meninggal masa usia saya 3 tahun. Ayah saya meninggal masa saya tingkatan 2, umur 14 tahun. Jadi waktu saya hidup sendiri, kenapa saya boleh sampai sini? Dan siapa yang pendorong saya? Saya yakin ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin 100% bulat ke Allah. Alhamdulillah, dari 2012 tak ada siapa yang ni tolong, melainkan ada Allah Taala utus hamba-hamba Allah yang bantu-bantu sikit.
Dan anda juga jangan anda cakap saya je, tak siapa pun diri anda doa kat Tuhan. Doa tengah malam, mana ada orang tahu kita doa kat Tuhan kan. Kita apa hajat kita, insya-Allah Allah Taala akan tolong. Yakin dengan Tuhan. Okey. Anda kena yakin dengan Tuhan. Dan selebihnya anda kena usaha sendiri dan anda kena fikir sendiri. Bagi tahu saya tak boleh nak tolong pun anda. Saya hanya meyakinkan anda buatlah dalam terbaik, sebab dalam hidup anda takkan anda nak tidur nak tidur nak macam biarlah aku jadi apa-apa. Hasil yang kita dapat dengan apa yang kita buat sekarang ni. Kata orang lama, kita hanya ada 3 waktu. Hari kemarin dah berlalu, hari sekarang dan hari esok. Kemarin, sekarang, besok. Ada satu lagi orang lama kata, nafas yang kita keluarkan dah lepas, dan kita tarik nafas dan kita keluarkan nafas, itulah kehidupan hari kita yang kita ada. Jangan sia-sia peluang hari tu, kerana peluang tu takkan datang ya. Raih, rebut peluang tu. Tu lah. Okey, terima kasih kerana menonton video saya. InsyaAllah saya akan buat video-video yang lain lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Assalamualaikum.